Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat berjumpa lagi sekali pada video kali ini yang mana Ustaz akan terangkan dan hari ini kita akan belajar tajuk yang pertama dalam pelajaran fiqh ni. Okey, tajuk yang pertama dalam pelajaran fiqh ni adalah solat orang sakit. Solat orang sakit ni akan timbul macam-macam persoalan dekat pemikiran kita kan. Apa yang Ustaz nak sampaikan tentang solat orang sakit ni? Okey, solat orang sakit ni apa ni Ustaz? Solat orang sakit ni apa ni? Okey, solat orang sakit ni macam mana orang sakit nak solat. Okey, yang itulah tajuk kita. Tapi sebelum tu, kamu kena ingat, Ustaz ingatkan lagi sekali masa penerangan Ustaz hari tu, Ustaz dah terangkan bahawasanya kita kenalah solat walau apa jua keadaan sekalipun. Okey? Sampai bila? Sampailah kita mati. Melainkan kita memang tak mampu langsung untuk solat. Sebagai contoh, pengsan. Macam mana nak solat Ustaz pengsan? Tapi kena ganti. Macam-macam mana sekalipun kena solat. Tak boleh nak dielakkan. Mati pun orang yang solatkan kita. Jadinya, nak tak nak apa yang jadi sekalipun kena solat. Okey, hari ni kita akan tengok solat orang sakit. Okey, waktu kita sakit macam mana kita nak solat. Ustaz saja je letak gambar doktor nak menandakan kita dah masuk tajuk solat orang sakit lah. Okey, doktor kan. Macam mana kalau kita duduk kat hospital, macam mana kita nak solat. Okey, kalau kita patah kaki, macam mana nak solat. Alright? Nanti kita akan belajar cara-caranya. Okey? Kita tengok satu-satu. Ni dia. Solatlah sebelum kamu disolatkan. Tengok orang tu. Okey, disedarkan. Bangun, bangun, bangun. Tak bangun-bangun pun. Solatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Kenapa? Sebabnya solat itu adalah satu daripada rukun Islam. Solatlah kamu. Okey. Hari tu Ustaz dah cakap juga. As-salatu imaduddin. Okey, solat itu adalah tiang agama. Kalau bina rumah tak ada tiang, robohlah rumah tu kan. Tak cukup tiang, robohlah rumah tu. Okey. Dan kemudian inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat tu dapat mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Okey, perbuatan yang buruk lah. Jadinya kalau kita sentiasa solat, bermaksud kita akan sentiasa ingat akan Allah. Okey, yang seterusnya, Allah tak nampak Okey, soalan ni dia cakap, bagaimanakah? Saya ingat sikit. Okey, bagaimanakah cara solat orang sakit yang kamu tahu? Macam mana? Tu. Duk cari tu. Soalan. Macam mana tu? Macam mana nak cari tu? Tengok Ada gambar budak tu. Terkangkang-kangkang dia solat. Macam mana cara kita nak solat? Waktu kita sakit. Waktu kita sakit macam mana caranya nak solat? Yang ni kita akan belajar. Okey? Macam mana caranya? Adakah boleh solat secara baring, meniarap, menelentang? Okey, kita akan tengok satu-satu caranya ya. Okey. Solat wajib ditunaikan pada waktunya dalam semua keadaan sama ada ketika sihat, sakit ataupun dalam peperangan. Wajiblah kita solat dalam apa jua keadaan sekalipun. Okey? Yang seterusnya, syarat sah solat. Sebelum kita belajar macam mana cara nak solat, waktu kita sakit, kita kena tahu dulu waktu bila sahnya solat tu. Okey, waktu bila kita nak gunakan solat orang sakit ni. Waktu sah guna solat orang sakit ni waktu bila? Yang pertama, mengetahui masuk waktu solat. Mengetahui masuk waktu solat. Kalau tengok dah masuk solat Zuhur tapi waktu tu patah kaki. Barulah kita boleh gunakan cara kita
menggunakan cara solat orang sakit, kita nak solat. Okey? Yang pertama kena tahu dulu, betul-betul tahu masuk waktu solat, barulah sah solat tu tadi. Boleh Yang kedua, kenalah menghadap kiblat. Solatlah apa sekalipun, kenalah menghadap kiblat. Okey? Kiblat kita ke mana? Kiblat kat rumah awak ke mana? Ustaz, ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang ke sana, ada yang ke sini. Tak apalah, kat rumah tu masing-masing lah. Okey, adalah kiblatnya masing-masing, tapi kiblat kita akan menghala ke Kaabah. Okey, kiblat kita akan menghala ke satu tempat. Kamu duduklah mana sekali pun akan menghala ke satu tempat. Ke mana? Ke Kaabah. Alright. Kenalah menghadap kiblat ya. Kalau solat macam mana sekalipun kena menghadap kiblat. Yang ketiga, kena tutup aurat lah nak solat. Ni ustaz kena tegur ni. Okey, kena tutup aurat. Macam-macam mana sekalipun nak solat kena tutup aurat. Wajib tutup aurat. Okey? Lebih-lebih lagi perempuan. Lepas ni perempuan kalau nak solat pastikan pakailah telekung ataupun pakailah pakaian yang menutup aurat. Wajib kita tutup aurat walaupun bukan dalam solat. Okey, wajib kita tutup aurat. Lelaki tak bolehlah solat pakai seluar pendek. Okey, aurat lelaki mana? Antara pusat hingga ke lutut. Bukan pusat dan lutut. Tutup pusat, tutup lutut. Habis tengah-tengah tu tak tutup. Okey, pusat hingga ke lutut. Daripada pusat hingga ke lutut. Okey? Pastikan pakailah pakaian menutup aurat tu bagi lelaki. Bagi perempuan pula, apa aurat bagi perempuan? Aurat bagi perempuan adalah keseluruhan tubuh badannya. Kecuali muka dan telapak tangan sahaja. Muka dan telapak tangan je. Yang lain tu aurat bagi perempuan. Okey? Lepas ni kalau solat dekat sekolah, pastikan awak bawa lah telekung. Boleh Okey, yang keempat, suci daripada hadas. Suci daripada hadas dan najis. Suci daripada hadas ni apa? Hadas besar dan hadas kecil. Contohnya, waktu nak solat kena ambil wuduk lah. Tu suci daripada hadas kecil. Kalau suci daripada hadas besar, kamu dah belajar dah kan? Bab mandi wajib. Okey, suci daripada hadas besar. Jadi kena mandi wajib. Barulah boleh tunaikan solat. Dan kemudian suci daripada najis lah. Tempat yang kita nak solat tu mestilah suci daripada najis. Okey, walaupun kita tak sihat, walaupun kita sakit, pastikan tempat tu suci dari najis. Okey, yang terakhir. Allah, Ustaz terlimpat juga Yang terakhir tu kelima lah ya. Ada keuzuran. Ada keuzuran ni apa? Sakit lah. Orang sakit lah yang sah dia solat cara orang sakit. Jangan dia tak sakit solat cara orang sakit. Tak boleh lah. Dia sihat je Ustaz. Main bola. Lagi-lagi tendang sana, tendang sini. Tapi solat cara orang sakit. Macam mana cara solat orang sakit? Nanti kita tengok satu-satu. Okey, Ustaz ulang. Yang pertama, syarat sah solat orang sakit tahu masuk waktu. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barulah. Tu tahu masuk waktu. Pergilah solat. Okey. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kenalah menghadap kiblat. Okey, contoh ustaz sembahyang menghadap kiblat, kiblat ustaz ke sana. So sembahyang ustaz ke sanalah. Yang ketiga, kenalah tutup aurat. Okey, tutup aurat. Yang keempat, suci daripada hadas dan najis. Tak ada najis dekat badan kita dan diri kita suci. Maksudnya kita dah ambil wuduk lah. Yang terakhir, yang kelima, ada keuzuran. Ustaz minta maaf Ustaz salah tulis tu. Patutnya 05 lah yang kelima. Okey, ada keuzuran. Maksudnya sakit lah. Orang sakit je boleh solat cara orang sakit. Alright? Okey, untuk memudahkan semua syarat sah ni, syarat sah solat orang sakit ni, senang je nak ingat. Okey, tips dia. Kamu nak solat biasalah. Kamu nak solat fardu. Okey, nak solat fardu, nak solat sunat, sama je. Cuba tengok betul-betul. Macam solat kita biasa, mula-mula masuk waktu, solat, nak solat Zuhur, macam solat biasalah, nak solat Zuhur, masuk waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar, solat Zuhur lah. Yang kedua, menghadap kiblat. Sama je. Sembahyang Zuhur pun kena menghadap kiblat.
tutup aurat. Sembahyang Zuhur pun kena tutup aurat. Suci daripada hadas. Sembahyang Zuhur pun kena ambil wuduk. Sama je. Cumanya ada satu bezanya tu yang terakhir tu, yang terakhir tu. Yang terakhir tu. Kan? Ada keuzuran. Tu dia tu. Ada keuzuran ni dia. Ada keuzuran. Tengok yang ni. Ni. Ada keuzuran. Ada keuzuran ni yang terakhir lah. Maksudnya solat orang sakit ni sama je macam solat biasa. Syarat sah dia sama je macam solat biasa. Cumanya ada keuzuran. Okey? Itu sahaja syarat sah solat orang sakit. Okey, baik. Jadinya Ustaz minta maaf kalau ada salah dan silap sepanjang Ustaz cakap. Okey, yang buruk datangnya daripada Ustaz sendiri, yang baik datangnya daripada Allah. Okey, bye. Assalamualaikum.